Projek Tanggungjawab Sosial Pelajar. Kumpulan sasaran. Semua lapisan masyarakat, terutamanya yang paling terkesan terhadap isu ini iaitu golongan dewasa dan pelajar. Nama kempen adalah Kempen Kesedaran Masalah Mental. Seterusnya, justifikasi kempen. Kempen kesedaran masalah mental ini diwujudkan bertujuan untuk mengurangkan peratus pengidap masalah mental di negara kita. Dengan kempen ini juga diharapkan agar dapat memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa isu ini bukan satu isu yang remeh dan perlu diambil cakna oleh semua dari perspektif yang positif, di mana masalah mental adalah satu masalah yang boleh dirawat. Objektif kempen. 1. Meningkatkan kesedaran akan faktor yang mengundang kepada masalah kesihatan mental. 2. Membantu mangsa dalam meminta bantuan dan mempraktikkan kesihatan mental yang baik. 3. Mengurangkan stigma masyarakat terhadap masalah mental. Dan 4. Mengurangkan kes bunuh diri. Apakah penyakit mental? Penyakit mental merupakan satu keadaan di mana berlakunya perubahan dalam keupayaan seseorang untuk berfikir, merasa dan bertindak. Pengidap penyakit mental sukar untuk melakukan sesuatu pekerjaan kerana mereka tidak boleh membezakan perkara yang betul dan salah. Selain itu, pengidap penyakit mental sukar untuk berinteraksi dengan orang lain kerana mereka mudah dipengaruhi oleh perubahan emosi dan tingkah laku. Kebarangkalian besar penyakit ini berlaku disebabkan oleh tekanan yang melampau seperti kebimbangan atau keletihan. Di dunia yang serba moden ini, masyarakat hanya mementingkan kesihatan fizikal berbanding kesihatan mental. Adakah anda semua tahu apa kepentingan penjagaan kesihatan mental? Ayo kita sama-sama ketahuinya. Populasi orang hidap kesihatan mental. Sebanyak 4.2 juta atau 29.2% penduduk Malaysia mempunyai masalah kesihatan mental. Dari segi jantina, wanita mencatatkan populasi orang hidap kesihatan mental yang paling tinggi berbanding lelaki iaitu sebanyak 30.8%. Antara kaum, lain-lain Bumiputera mencatatkan populasi orang hidap kesihatan mental yang paling tinggi berbanding Melayu, Cina, India, lain-lain bukan Bumiputera iaitu sebanyak 41.1%. Negeri tertinggi yang mencatatkan populasi orang hidap kesihatan mental ialah Kuala Lumpur, Sabah dan Kelantan. Manakala negeri terendah pula Perak, Pulau Pinang dan Putrajaya. Selain itu, status single lebih mengalami masalah kesihatan mental sebanyak 32.1% berbanding yang telah berkahwin ataupun bercerai, duda atau janda. Penjawat awam, walaupun peratusan obesiti tertinggi, mereka mempunyai masalah kesihatan mental yang paling rendah iaitu sebanyak 24.6% berbanding pekerja swasta sendiri atau pesara. Contoh isu masalah kesihatan mental di Malaysia. Antara faktor utama yang mendorong kepada berlakunya penyakit mental adalah yang pertama, faktor tekanan persekitaran. Faktor ini mengambil kira keadaan sekeliling seperti tahap keuangan, tanggungjawab dan hubungan dengan orang sekeliling. Sebagai contoh, kawan-kawan juga merupakan faktor kepada masalah mental. Faktor yang kedua adalah tekanan pekerjaan ataupun pembelajaran. Umum mengetahui bahawa tekanan ketika bekerja ataupun belajar tatkala perlu untuk melakukan tugasan dalam masa yang diberikan dan memenuhi target. Perkara ini kerap menyumbang kepada masalah depresi, terutamanya bagi pekerjaan yang memerlukan komitmen masa dan tenaga yang tinggi. Faktor yang ketiga adalah tekanan keluarga, di mana ibu bapa sering bergaduh di rumah maupun keluarga yang mengalami masalah perceraian. Walau bagaimanapun, masih tidak terlewat untuk kita bersama-sama berganding bahu menjaga kesihatan mental kita agar kita dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Oleh itu, mari kita bersama-sama mengetahui langkah-langkah yang betul untuk memastikan kesihatan mental kita sentiasa terjaga. Untuk pengetahuan semua, masalah mental ini banyak kesan buruknya tahu. Antaranya ialah stres berpanjangan dan juga kemurungan. Hal ini akan menyebabkan seseorang itu sering lupa dan sukar untuk fokus. Kesan seterusnya ialah insomnia, di mana pesakit menghadapi ketidakupayaan untuk tidur pada waktu malam. Hal ini menyebabkan tubuh badan mereka kurang mendapat rehat. Apabila tubuh badan mereka kurang mendapat rehat, ia akan menjadi lesu pada keesokan harinya. Ini boleh membawa kepada sakit kepala dan juga masalah jantung. Akhir sekali, kesan buruk masalah mental yang paling ditakuti oleh masyarakat adalah ketidakbolehan untuk mengawal emosi. Tapi kenapa? Disebabkan oleh ketidakbolehan untuk mengawal emosi mereka, mudah berasa kecewa dan marah. Pesakit bertindak di luar kewarasan dan melakukan hal-hal yang tidak diingini seperti menoreh tangan, menelan pil dan akhir sekali membunuh diri. Hal ini kerana mereka merasakan bahawa tekanan hidup yang perlu ditanggung terlampau besar dan kematian adalah satu-satunya jalan penyelesaian untuk menghentikan segala penderitaan yang dihadapi. Antara langkah yang boleh dilaksanakan untuk menjaga kesihatan mental ialah yang pertama dengan membuat senaman. Kesihatan fizikal dan mental itu berkait rapat. Badan yang sihat dapat membina minda yang sihat dan sebaliknya.
Aktiviti bersenam tidak semestinya perlu ke gimnasium. Boleh saja aktiviti di ladang, mendaki tangga, bermain bola, melayan anak-anak dan pelbagai lagi. Seterusnya ialah bersatu antara komuniti. Hubungan interaksi sosial yang berkualiti dapatlah membantu kita untuk menyehatkan lagi mental kita. Selain daripada itu, usaha untuk menambah baik kualiti hidup orang lain melalui aktiviti sukarelawan sudah pasti akan meningkatkan kualiti hidup kita juga. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.